Assalamualaikum dan selamat malam semua. Malam ni kita bersama semula ya, untuk siri kita yang keempat untuk program HiREC for ISO 45001. Okey. Untuk pengetahuan semua ya, siri kita pada malam ni ditaja oleh pihak Intesh, MKRS dan juga OS Mobile. Sekarang saya dah ada 6 orang viewers. Okey, untuk pengetahuan semua, malam ni tajuk kita akan fokus kepada work activity ya. So sekarang saya terus buka kita punya topik perbincangan. Untuk pengetahuan semua, program kita malam ni bertajuk HiREC for ISO 45001. Okey, fokus kepada bahagian work activity, ditaja oleh pihak Intesh, MKRS Training Institute dan OS Mobile. Okey. So tanpa melengahkan masa, saya terus pergi straight forward kepada isi perbincangan kita pada malam ni ya. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan apa yang akan kita bincangkan malam ni, okey. Sumber untuk saya membuat work activity ni adalah benda yang berada pada titik bulat ni, titik bulat merah ni. Okey. Untuk apakah benda ni dalam titik merah ni? Okey, kalau tuan-tuan nak tahu detail, tuan-tuan kena tengok siri yang kedua tu. Okey, dekat sini saya dah terangkan detail ni. Di mana yang menegak tu adalah department dan yang melintang tu adalah proses dia. Dan titik ni mewakili salah satu daripada titik yang perlu dibuat, perlu di-HiREC-kan. Kalau ikut semua titik persilangan ni kena buat. Walau bagaimanapun untuk sesi ni fokus saya kepada titik yang saya tandakan bulat ni, iaitu titik proses utama di dalam sesebuah syarikat. Dari segi HiREC form pula kalau tuan-tuan tengok kat sini, kita ada 13 step untuk membuat HiREC. Dan pada malam ni kita akan fokus kepada ni yang saya tandakan segi 4 ni, merah, di mana work activity adalah langkah yang keempat. Okey, di mana langkah ni sama dengan siri kita lah, siri yang keempat juga. Okey, langkah keempat adalah fokus tentang macam mana cara kita nak membuat work activity dengan tepat. Seterusnya, okey, ini tuan-tuan adalah contoh ayat-ayat yang digunakan dalam work activity. Dan work activity ni adalah untuk HiREC yang berbentuk proses. Okey, HiREC ada pelbagai bentuk ya, bukan saja proses. HiREC juga boleh dibuat untuk kawasan, HiREC juga boleh dibuat untuk mesin dan pelbagai lagi tajuk seperti yang telah saya tunjukkan sebelum ni. Walaupun untuk sesi perbincangan ni saya memilih HiREC yang berbentuk proses. Dan kalau HiREC tuan-tuan berbentuk proses dia akan ada work activity, dan work activity dia, ayat di dalam work activity itu akan berbentuk macam yang saya tunjukkan di dalam presentation slide saya ni. Di mana kalau work activity tuan-tuan ditulis dalam bahasa orang putih, dia akan jadi verb campur ing dekat sini. Tuan-tuan boleh tengok loading, operating, unloading, repairing, erecting, loading, plastering, clearing. Okey, ini adalah ayat-ayat yang boleh digunakan untuk ayat work activity kalau tuan-tuan buat dalam bahasa orang putih. Dan kalau tuan-tuan membuat work activity dalam bahasa Malaysia, dia akan menjadi aktiviti kerja. Dan kalau aktiviti kerja, dia akan bermula dengan diikuti dengan kata kerja, iaitu memuatkan, mengendalikan, memunggah,
menyelenggara, mendirikan, meletak, melepa dan membuang. Okey. So inilah ayat-ayat yang digunakan di dalam work activity, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menggunakan ayat selain pada ni, tuan-tuan akan bermasalah nak mengeluarkan hazard nanti. Okey. Kalau tuan-tuan menggunakan kata kerja, dia akan melibatkan pergerakan. Okey. Pergerakan lah yang menyebabkan nanti sebenarnya tuan-tuan akan berurusan dengan hazard ataupun tidak. Sebab kalau tuan-tuan tidak bergerak ataupun tidak menggerakkan anggota badan tuan-tuan, anggota badan tuan-tuan ataupun badan tuan-tuan tidak akan menghampiri hazard. Dan kalau tuan-tuan tidak menghampiri hazard tu, maka hazard itu tidak relevan untuk tuan-tuan letak di dalam high rack. Jadi untuk merelevankan hazard tu, tuan-tuan hendaklah menggunakan kata kerja supaya hazard tu akan keluar nanti. Okey? Okey, dari segi susunan proses dia, kalau tuan-tuan nak membuat WPA, yang ini adalah persediaan yang tuan-tuan gunakan untuk membuat WPA, di mana tuan-tuan akan bermula dengan name of company, job activity, overall work process dan seterusnya sehinggalah ke hierarchy. Pada malam ini work activity tu dia membincangkan tentang specific work process sebenarnya. Okey, daripada specific work process ni lah sebenarnya akan dijadikan tajuk di dalam hierarchy, tuan-tuan. Okey, dekat sini saya nak tunjuk apakah contoh tajuk yang saya bincangkan di dalam. Okey. Tajuk yang saya bincangkan dalam ni, tuan-tuan, adalah wall exterior plastering work. Okey. Di mana ayat cerita pendek dia berbunyi macam ni: a group of 3 workers was instructed to do plastering work at exterior wall at first floor of the building. Their work includes erecting work platform, loading concrete onto platform, wall plastering with concrete and do clearing work. Tuan-tuan tengok kat sini walaupun ayat ni pendek, ayat ni dia menepati semua persoalan-persoalan yang perlu dijawab untuk menjelaskan hierarchy, tuan-tuan, di mana dia memula dengan who, siapa buat, nak buat apa, what, lepas tu kat mana buat kerja, where, lepas tu scope. Scope dia adalah bercerita tentang work activity dia, yang erecting, loading, plastering tu. Lepas tu dia juga menceritakan tentang apakah material yang digunakan atau substance use di dalam kajian hierarchy, tuan-tuan. Okey. So setakat ni okey. So saya punya Facebook ni tak keluar-keluar. Okey. Tak apa, nak buat macam mana dia tak keluar. Hello? Yeah. Okay. Okay, no problem Okay. 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 Sama. So sebenarnya work activity, tuan-tuan, adalah perkataan yang dikeluar daripada scope yang terdapat di dalam cerita pendek ni. Okay. Scope ya. Apa-apa yang tuan-tuan tulis dalam ni, benda ni lah yang akan di-elaborate further di dalam tuan-tuan punya work activity tu nanti. Okey. Jadi daripada cerita pendek ni saya transform dia dalam bentuk point form, di mana dia akan menjadi work activity. Saya tunjukkan muka surat seterusnya. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat muka surat ni nama company buka katup Construction Sdn Bhd. Job activity dia building completion work. Dan overall work process dia adalah tender award, BQ meeting, material purchase, material mobilization, construction, commissioning, cleaning dan handover. Dan untuk specific work process dia, saya highlight dekat sini warna pink. Sebenarnya wall exterior plastering work ni berasal daripada benda yang saya highlight sebagai warna pink ni. Dan macam mana detail untuk melakukan wall exterior plastering work ni didetailkan dekat sini, iaitu erecting working platform, loading concrete onto platform, lepas tu plastering wall, lepas tu clearing unused material.
sebenarnya 4 petikan kata kerja ni menerangkan macam mana cara membuat wall exterior plastering work. Okey. Dan 4 perkataan ni lah nanti dimasukkan ke dalam work activity. Jadi dalam work activity, dia disusun jadi macam ni: erecting working platform, loading concrete into platform, plastering wall, dan clearing unused material. Yang ni saya cut and paste tau daripada original exercise saya. So original exercise saya berbentuk macam ni, tuan-tuan. Okey, ini adalah original exercise saya. Dan original exercise ni saya akan bagi tuan-tuan pada penghujung sesi episod ke-17 nanti. Okey. Yang ini tajuk dia. Tajuk yang kita dapat daripada detail work process. Okey. Lepas tu yang ni pula adalah cerita pendek yang menerangkan tentang tajuk. And then dekat bawah ni adalah benda yang kita dah bincang pada sesi yang sebelum ni, di mana yang berwarna pink ni adalah bercerita tentang lokasi saya buat dekat mana, spesifik location dekat mana, bila saya start buat high rack, bila high rack saya di-approvekan, bila saya stop high rack, dan siapa yang buat high rack tu. Okay. And then pada malam ni, tuan-tuan, fokus saya adalah menerangkan bahagian ni, work activity. Okay. Yang saya tandakan sebagai biru ni. Okey. Inilah yang biru inilah yang kita bincangkan malam ni. Yang selebihnya tu saya akan bincangkan di minggu-minggu yang akan datang. Okey. Inilah hasil kerja kita sejak daripada siri pertama dulu. Okey, yang biru tu. So saya ambil yang biru ni, saya cut, saya letak kat sini menjadi work activity. So untuk pengetahuan tuan-tuan, until today, apa yang dah kita buat untuk high rack ni, high rack for ISO 45001, adalah sampai setakat ini saja, tuan-tuan. Kita ada tajuk, kita ada cerita pendek, kita dah isi semua high rack form, dan dekat hazard identification kita membuat work activity saja. Dan minggu depan saya akan berbincang lebih detail lagi tentang hazard. Okay. So macam mana nak mengeluarkan hazard tu akan saya bincangkan pada minggu yang akan